Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada dalam ayat yang ke-97 daripada suratul An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Yang bermaksud, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu supaya kamu berpedoman kepadanya dalam kegelapan malam di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami satu persatu bagi orang-orang yang mengetahui. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, semalam telah saya jelaskan serba sedikit berkenaan dengan ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi ingin menjelaskan kepada kita tentang bukti kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehebatan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membawa pandangan dan penglihatan kita kepada sesuatu yang sering ataupun sememangnya dapat kita lihat dengan mata kasar kita. Allah menyatakan, wa huwa alladhi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Bermaksud, dialah Allah yang menciptakan bagi kamu wahai manusia, iaitu bintang-bintang, an-nujum, yang mana dengan an-nujum, dengan bintang-bintang ini kamu wahai manusia akan dapat pedoman, akan dapat panduan tatkala kamu sedang dalam keadaan musafir, iaitu dalam perjalanan di kegelapan malam, sama ada perjalanan di daratan maupun perjalanan di lautan. Tatkala kamu tidak dapat melihat matahari dan tidak dapat melihat bulan, maka Allah menjelaskan sesuatu yang sememangnya menjadi amalan ataupun menjadi kebiasaan bagi para ahli perjalanan atau musafir dalam kalangan orang-orang Arab, bahkan dalam kalangan manusia seluruhnya, yang tatkala zaman itu masih belum ada atau masih belum diciptakan kompas. Maka kompas mereka ketika itu adalah dengan melihat ke langit, melihat bintang-bintang pada setiap malam, yang mana bintang-bintang ini membentuk berbagai bentuk yang dipanggil sebagai buruj, yang kita pelajari semasa sekolah dahulu. Maka buruj-buruj ini mempunyai bentuk-bentuk yang tersendiri yang dapat dilihat pada hampir keseluruhan pada tiap-tiap malam oleh sesiapa sahaja yang berada di bumi. Maka didapati buruj-buruj ini ataupun formasi-formasi bintang-bintang, kedudukan bintang-bintang ini menuju atau menunjukkan ke suatu arah yang tertentu, sama ada utara, selatan, timur dan barat. Maka bagi orang yang hendak pergi ke suatu arah, iaitu ke selatan contohnya, maka mereka akan berpandukan kepada gugusan dan kumpulan bintang yang tertentu. Begitu juga ke arah utara, selatan, timur dan sebagainya. Maka dengan itu, orang yang berperjalanan tidak akan sesat selagi mana mereka berjalan menuju ke arah yang ditunjukkan oleh kumpulan-kumpulan bintang tersebut. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan ini semua, dan ia tidak akan berlaku, tidak akan terjadi melainkan dengan kekuasaan dan ketetapan, ketentuan, susunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi,
Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah perjelaskan. Qad waddahna. Kami telah perjelaskan ayat-ayat, tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Bagi siapa? Liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang benar-benar ingin mengetahui apakah sebenarnya yang ada di sebalik penciptaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu penciptaan bintang-bintang di langit, penciptaan panduan bagi manusia untuk berlayar di daratan dan di lautan, yang menyampaikan kepada fikiran manusia bahawa semua itu tidak terjadi dengan sendirinya dan pastinya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan keimanan mereka akan semakin bertambah, akan semakin yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat seterusnya, iaitu ayat ke-98 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda'. Qad fassalna al-ayati liqaumin yafqahun. Yang bermaksud, dan dialah yang menciptakan kamu daripada diri yang satu, yakni Adam. Maka bagi kamu disediakan tempat yang tetap, yakni di dalam tulang sulbi bapa kamu atau di bumi, dan tempat simpanan, yakni dalam rahim ibu atau dalam kubur. Sesungguhnya kami telah perjelaskan tanda-tanda kebesaran kami satu persatu bagi orang-orang yang mengerti, yakni secara mendalam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi sekali Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada kita bukti yang keempat daripada siri bukti-bukti kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, wa huwal ladzi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarrun wa mustawda'. Bermaksud dialah, yakni Allah Subhanahu wa taala, sebagai Tuhan yang menciptakan kamu, yang menjadikan kamu wahai manusia daripada diri yang satu, iaitu ayah kamu Nabi Adam AS. Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Ayat pertama daripada surah An-Nisa, yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula daripada diri yang satu, yakni Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, iaitu isterinya Hawa, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka frasa ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita tentang satu lagi nikmat daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, kerana kembalinya manusia itu kepada asal yang satu akan menjadikan ia lebih merasa tenang, lebih merasa kasih dan sayang, dan padanya juga adanya bukti tentang kebesaran kudrah dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia apabila menyedari bahawa kita semua adalah daripada insan yang satu, insan yang sama, iaitu Nabi Adam AS, maka kesedaran itu akan menerbitkan rasa kemanusiaan yang bertambah, rasa ingin menolong, membantu orang-orang yang berkeperluan, orang-orang yang susah atas dasar kemanusiaan. Maka dasar kemanusiaan itu dapat diperingatkan kepada manusia apabila membaca ayat yang seumpama ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, famustaqarrun wa mustawda'. Dan ini merupakan rentetan daripada ansha'akum, iaitu kejadian manusia.
Bermaksud Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu wahai manusia daripada diri yang satu iaitu Nabi Adam alaihissalam, maka dengan itu kamu wahai manusia mempunyai tempat tetap kamu, maudhi'ul istiqrar atau mustaqar, iaitu di rahim, di dalam rahim wanita atau rahim ibu ataupun di bumi. Dan juga bagi kamu adanya tempat istida' wa mustauda', tempat simpanan, iaitu tersimpannya di dalam al-aslab, dalam sulbi, tulang sulbi orang lelaki atau ayah, ataupun fil kubur, ataupun di dalam kubur. Apakah sebenarnya maksud di sini? Bermaksud adanya dua pentafsiran. Maka pentafsiran ini adalah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini menjadi pilihan para ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menyatakan bahawa apa yang membuktikan kekuatan hujah ataupun pentafsiran ini ialah sesungguhnya air mani itu tidak akan kekal atau tidak akan selama-lamanya berada di dalam sulbi, tulang sulbi seorang ayah, tetapi akan lebih lama berada di dalam mustaqar, tempat tetapnya, iaitu di dalam rahim ibunya. Maka ia lebih lama di sana daripada tempat simpanannya, iaitu dalam tulang sulbi ayah, dalam tulang sulbi seorang lelaki atau seorang ayah. Terdapat juga pandangan yang mengatakan bahawa al-mustaqar itu merujuk kepada keadaan manusia setelah mati, kerana sekiranya dia tergolong dalam golongan yang baik ataupun yang berbahagia, maka kebahagiaan itu akan kekal bersama-samanya. Begitu juga jika dia seorang yang sengsara, maknanya dalam kalangan ahli neraka, maka kesengsaraan itu akan kekal bersama-samanya. Adapun mustauda' pula pada pandangan ini menyatakan bahawa ia adalah keadaan sebelum mati, iaitu seorang yang kufur mungkin sahaja atau ada kebarangkalian untuk bertukar menjadi orang yang beriman. Maka pentafsiran pertama tadi adalah pentafsiran yang menjadi pilihan majoriti ahli tafsir, dan kerana terdapat bukti-bukti lain daripada Al-Quran yang menyokongnya, seperti mana dalam firman Allah, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, yang bermaksud dan bagi kamu disediakan tempat kediaman di bumi dan juga diberi kesenangan hingga ke suatu ketika, yakni kematian. Suratul A'raf ayat yang ke-24. Begitu juga Allah berfirman, wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Dalam suratul Hajj ayat yang ke-5, Allah menyatakan bahawa dan kami pula menetapkan dalam kandungan rahim, iaitu ibu yang mengandung itu, apa yang kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, qad fassalna al-ayati liqaumi yafqahun. Sesungguhnya kami telah perincikan ayat-ayat, keterangan-keterangan yang membuktikan kekuasaan kami, dan kami jelaskan ia liqaumi yafqahun, bagi mereka yang memahami dengan sebenar-benarnya apa yang dibacakan ke atas mereka atau kepada mereka, dan mereka bertadabbur dengan sebenar-benarnya, lalu mereka mendapat manfaat daripada ayat-ayat tersebut. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.